Alright, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Selamat datang lagi tahun baru. Tahun baru pula. Bulan baru bulan 8. Dah nak hujung tahun dah, sekejap je. Nanti korang dah naik form 3. Meningkat satu lagi tahun korang. Ni bulan 8 dah. Bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 3. 4 bulan lagi korang dah naik umur lah guys. Dah besar dah. Nak masuk SPM dah lepas tu. Best tak jadi besar? Korang rasa best tak jadi besar? Cikgu sekolah saya belum masuk bab 5. Tak apa, kita buat bab 5. Laju sikit. Cikgu nak target bulan 8 kena habis ni. Bulan 8 pula. Bulan 10 kena habis ni. Bulan 10 kena habis. Nanti korang hujung bulan 11 nak exam. Cikgu nak buat revision banyak-banyak ni. Supaya korang boleh jawab. Okey tak macam tu? Kan? Nanti senang sikit nak jawab banyak-banyak soalan. Nanti siap awal kita boleh buat revision banyak-banyak ya. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu nak mulakan ni guys, boleh Okey, so ini mengenai cerita pasal air dan juga lautan. Tahukah korang bahawa dunia kita ni dipenuhi air sebanyak 70%. Dekat dunia kita ni, air dalam tanah dan atas muka bumi adalah 70% guys. Hanya 30% saja yang ada tanah. Maksudnya permukaan kita lah. Bukan air dalam tanah tu. Permukaan bumi kita ni 70%-nya adalah nampak air je. Hanya 30% yang nampak tanah. Kalau duduk kat angkasa tu, kita akan nampak banyak air berbanding dengan tanah. Macam itulah maksudnya. Okey so tanpa air, agaknya apa yang berlaku guys kalau tanpa air? Cuba korang komen sikit. Agaknya kalau tanpa air ni semua hidupan jadi apa? Pupus. Pupus lah, betul. Memanglah tidak dapat hidup. Minum. Tak dapat minum, makanya tak dapat hidup. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok sifat-sifat air. So, air pun ada sifat-sifat dia. Kalau asid ada sifat-sifat dia. Jadi, apakah sifat air yang perlu korang tahu? Sebagai pelajar sains ni, kena tahulah sifat air. Yang pertama, takat didihnya berapa? Berapakah air yang boleh panas? Air boleh panas hingga suhu berapa yang boleh tinggi? 30 darjah. Air boleh paling panas boleh pergi 100 sahaja. Dia boleh pergi 100 je. Lebih 100 dia akan jadi wap air. Kalau kita panas didihkan air, kalau panas sangat, lama-lama air tu surut kan? Kenapa air surut? Sebab air tu akan jadi wap lah. Sebab dia boleh sampai 100 sahaja. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, dia juga ada takat beku. Takat beku ni maksudnya jadi ais lah. Agaknya kalau dia takat beku nak jadi ais ni pada suhu yang keberapa? Siapa pernah buat aiskrim goyang kat sekolah? Kena tahulah ni, suhu berapa? Mungkin lepas exam lah kot korang akan buat aiskrim goyang. Kalau cikgu korang ada masa lah nak buat kan. Dah lupa pula. Alamak. Suhu kita nak jadi ais beku adalah sifar Celsius. Kosong ya. Jadi senang je. Ingat kosong, ingat 100. So, air warna apa? Apakah warna air? Biru. Warna biru? Tak. Cuba tengok warna air. Cuba kita ambil air. Warna putih. Dia bukan warna putih namanya. Kalau warna putih macam whiteboard. Adalah tidak berwarna ataupun warna jernih. Biru tu sebab mungkin dia dalam sangat dia.
Kita nampak biru tu pantulan daripada cahaya matahari. Okey, dia punya ketumpatan dia. Ya Asyik nak tanya apa Asyik? Ketumpatannya 1 gram per sentimeter cube. Asyik tanya apa tak? Ada Coke 100 plus, itu dia punya brand lah Cik. Warna air tapi warna tu dah dicampur. Tak Cik, ni kira air yang asli. Air laut pun warna jernih. Walaupun nampak biru kan, cuba kita angkat sikit. Jernih. Warna-warna tu mungkin pasir dia lah. Nampak warna coklat, nampak keruh, mungkin disebabkan pasir dia tu. Tapi kalau kita ambil angkat, dia warna jernih. Kalau dia berkeladak, maksudnya air tu bergoncang dengan tanah-tanah. Tak cilah, kena biarkan kejap. Okey, ketegangan permukaan air. Apa maksud ketegangan permukaan air ni? Pernah dengar tak? Ketegangan permukaan air bermaksud sesuatu benda boleh terapung di atas permukaan dia. Itu namanya ketegangan permukaan air. Korang pernah tengok tak serangga yang boleh berjalan atas air? Pernah tengok tak? Dalam buku teks ada kan? Maksudnya serangga yang boleh jalan di atas air. Ataupun kita boleh letak paper clip di atas air, dia terapung. Kenapa dia terapung? Itu namanya ketegangan permukaan air. So, kalau dia boleh terapung, maksudnya ketegangan airnya adalah tinggi. Kalau letak, tak tenggelam terus, so namanya rendah. Sebab itu, kalau kapal terbang jatuh atas air, permukaan air, kapal terbang pun hancur. Sebab dia jatuh je, dia bukan tenggelam terus, dia akan duduk atas permukaan air kejap. Dia macam jatuh kat tanah lah. Lepas tu baru tenggelam kan. Dia jatuh dulu kuat, hancur, baru tenggelam. Cuba tengok macam mana kapal terbang terhempas. Dia tenggelam tak? Dia hancur dulu. Betul tak? Dia tak tenggelam terus, dia hancur dulu. Sebab dia mempunyai ketegangan permukaan. Maksudnya kalau macam ni, Asyik pernah main water park tak? Siapa pernah main water park? Kena air hancur dulu, betul. Water park. Pernah? Okey. Pernah terjun dengan air, pernah terjun yang air yang tinggi tu tak? Gelongsor. Kalau kena air macam mana? Kalau gelongsor laju kuat, kena air macam mana? Sakit tak? Mungkin gelongsornya tak tinggi tu, Asyik. Kalau gelongsornya tinggi, masalah hidung. Ataupun kalau kita biasa berenang, kita jumping, kita macam terjun dalam air kan. Kalau kena badan dulu, sakit tak? Kita berenang, jatuh badan dulu. Betul lah, air masuk dalam hidung. Sebab air tu kuat. Kalau kita terjun pun jatuh badan dulu, sakit. Kan? Kalau jatuh macam tajam tu okey lah. Tapi kalau jatuh badan dulu, sakit badan kita. Macam jatuh kat tanah. Itu namanya ketegangan permukaan air. Okey, boleh faham sekarang ni? Apa maksud ketegangan permukaan air, tahu Okey, daya lekat. Apa maksud daya lekat? Dia ada daya lekatan, dia ada daya lekitan. Nanti kita bayar. Apa maksud daya lekat? Okey, korang pernah minum air batu? Air yang ada ais. Pernah tak? Air yang ada ais kan? So, apa jadi pada bekas gelas tu guys? Apa jadi pada bekas gelas tu kalau ada ais ni? Bekas gelas tu akan jadi apa? Bekas gelas tu akan jadi Macam lekat. dia macam ada air kan? Air. Kenapa air ni boleh melekat macam tu? Titis-titis air. Sebelum tu, datang mana air ni?
Air yang melekat ni tahu mana? Uap air. Uap air daripada luar tau. Uap air daripada udara, dia nampak sejuk bekasnya, dia sentuh, dia melekat. Dia sentuh, dia melekat. Dia tak nak melengkap pun. Tapi sebab ada suhu yang rendah, dia melekat. Macam kejadian hujan lah. Jadi melekat, berkumpul-berkumpul, jadi banyak. Soalannya, macam mana dia boleh lekat? Kenapa dia tak jatuh terus? Dia lekat banyak-banyak baru jatuh kan? Ini namanya daya lekatan. Okey, dia boleh melekat. Faham tak? Dia bukanlah macam gam, tapi dia mempunyai daya yang boleh melekat pada suatu benda. Satu lagi, contohnya, kalau korang lepas mandi, korang terus pakai baju ataupun pakai seluar, senang tak? Susah. Kenapa susah? Sebab Sebab air yang dia ada pada lebam. badan kita tu, dia melekat pada pakaian. Faham tak? Faham, Bermaksud cikgu. dia memang kuat lah. Dia memang kuat. Okey, boleh faham ya? Dia memang kuat Boleh, lekatan. cikgu. Kalau nak, korang kena pakai baju, lap dulu. Lap sampai kering, barulah pakai baju. Okey Jadi kat sini, dia punya daya lekatannya adalah tinggi juga. Okey. Sampai sini, nak tanya apa-apa tak? Tak ada, cikgu. Boleh faham ya? Boleh, cikgu. Alhamdulillah. Okey. Jom sekejap saya cikgu ni. Okey. Seterusnya, masuk takat didih. Takat didih tu apa? Kita tengok takat didih kita 100 tadi kan? Maksudnya apa? Maksudnya adalah suhu, cuba tengok yang merah. Suhu di mana suatu bahan berubah dari cecair kepada gas. Okey, ni namanya adalah takat didih. Yang dah siap cuba komen pula. Takat beku macam mana? Cuba komen pula. Kalau takat beku macam mana? Kalau beku, tengok. Beku jadi keras kan? Jadi, daripada cecair, yang lain sama-sama ya. Cecair kepada pepejal. Pepejal tu adalah ais lah. Sebab dia beku kan? Yang lain ni sama sahaja. Okey, faham tak? Boleh? Jadi untuk yang didih, cecair kepada gas. Beku cecair juga kepada pepejal. Pepejal tu ais.
Okey dah ya? Okey, now kita tengok nampak tak ni binatang ni lah asyik. Yang ada boleh duduk atas permukaan air tu. Okey, now kita tengok so yang pertama ni dia kata air mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi lah yang kita belajar tadi. Tinggi. Okey. Tegangan permukaan ialah daya leketan. Yang dekat gelas tadi daya lekatan. Ini daya leketan. Nanti aku explain. Daya leketan antara molekul. Antara molekul air di permukaan. Okey, dah salin dah? Nanti cikgu cerita macam mana daya leketan. Apa beza daya leketan dengan daya lekatan? Okey, dah siap salin? Cikgu nak cerita ni. Beza daya leketan dengan daya lekatan. Dah cikgu. Okey, jom kita cerita So tadi kita cerita pasal daya lekatan kan. Daya lekatan tu antara air dengan gelas. Lekatan ni kalau kita nampak dekat sini antara air dan gelas. Okey, boleh faham sini Nampak ya? Okey, kalau dia leketan tu maksudnya antara air dengan air. Contohnya tiba-tiba ada air bergayut dengan air. Ini namanya adalah daya leketan. So daya leketan tu antara air dan air. Faham tak? Tapi tak nampak lah dia bergayut sebab kecil je. Dia bergayut sesama mereka tu namanya daya leketan. Okey, nak tanya apa-apa tak sini? Keliru tak? Boleh terima? Daya lekat, daya lekit. Boleh ya? Boleh ya? Okey. Okey, dekat sini, jadi kat sini kenapa dia jadi permukaan yang tinggi? Tengok ni. Serangga ni boleh duduk lepak kat sini. Sebab antara air sebelah dengan air sebelah tu, dia melekat sesama mereka. Faham tak? Jadi kuat. Dia melekat antara mereka. Contohnya macam ni lah konon-kononnya. Jadi dia jadi kuat. Okey, itu maksudnya. Dia melekit antara air dengan air. Okey, boleh. Sebab tu dia kata lekitan antara molekul-molekul air. Dia melekit antara mereka je. Okey, ini menyebabkan serangga seperti ayak-ayak. Namanya ni ayak-ayak dapat terapung. Di permukaan air. Okey. Okey sudah ya. Itu nama daya leketan.
Sekarang kita nak masuk daya lekatan. Kita dah belajar tadi. Tapi kita nak buat ulang kaji kepada benda lain. Kat sini, kita nampak tak ni air dia kalau masuk dalam pokok. Okey, ni cikgu lukis sikit macam mana ni kejadian ni. Ada pokok. So, air tu nanti daripada tanah akan masuk melalui xylem. So, macam mana air tu boleh naik ke atas? Sedangkan dia sedang melawan graviti. Jadi, air tu boleh naik ke atas disebabkan yang pertama, dia ada daya lekat. Nampak tak? Dia ada daya lekat. Dia lekat. Dan dia ada daya lekit. Maksudnya lekat tu dia lekat dengan batang pokok tu lah. Dia lekit tu melekit air dengan dinding. So, dia melekit dengan dinding tersebut. Okey, boleh? Macam tu. Okey. So, satu lekat, satu lekit. Lekat nampak tak? Dia lekat dengan dinding. Dia lekit ni dengan molekul air sendiri. Okey, boleh terima? Nak tanya apa-apa tak sampai sini? Faham ke? Faham, cikgu. Jadi ingatlah, lekat dengan dinding, lekit sesama air tu. Jadi dia akan naik lah. Seolah-olahnya macam air atas tarik dia. Dia bekerjasama untuk naik ke atas. Okey, dah faham dah, senang hati cikgu sikit lah. Jadi kita buat jawapan dia. Air mempunyai daya lekat yang tinggi juga. Macam daya lekit tadi. Jadi ini membolehkan air dibawa. Air dibawa ke mana? Air dibawa dari akar ke daun. Okey, fenomena ini dikenali sebagai tindakan kapilari. Okey. Salin dulu. Dan cikgu buka pada soalan. Ada apa-apa tak yang terlintas dalam fikiran nak tanya? Boleh tanya. Okey, kita teruskan? Boleh? Dah, tak ada apa soalan? Kita teruskan ya. Okey, now kita tengok masuk 3 keadaan air. 3 keadaan tu maksudnya cecair. Mungkin pepejal. Mungkin juga dia jadi gas. Itu maksudnya keadaan air. Okey, keadaan air. So, cikgu teruskan ya guys. So, kat sini mula-mula pepejal. Pepejal ni maksudnya ais lah ni. Okey, ais lah. So, katakanlah pepejal kepada cecair. Pepejal kepada cecair. Siapa tahu proses apakah ini? Ais dia jadi cecair. Proses apakah itu? Masa darjah 6 belajar juga sikit. Proses peleburan. Pernah dengar tak? Kondensasi tak? Bukan. Pernah. Namanya lebur lah. Sebab cejar menjadi cair, namanya lebur.
Okey, kemudian cecair bertukar menjadi gas. Ini namanya apa? Kalau kita panas, kita masakkan jadi gas. Kalau masakkan tu Pemejal wapan. kalau penyejatan macam air tasik. Macam air tasik, macam air laut, dia naik ke atas jadi wap. Tu pun boleh. Kalau kita masak, namanya pendidihan. Jadi, dua proses ni sama ada penyejatan atau pendidihan boleh menukarkan kepada gas. Jadi, tengok keadaan lah. Kalau gambar rajah tu, gambar macam laut saja, dia jadi awan, itu namanya penyejatan. Tapi kalau ada api kat bawahnya, itu namanya pendidihan. Soalan cikgu, boleh tak ais terus tukar kepada pepejal? Korang rasa boleh tak? Ais terus tukar kepada pepejal. Boleh tak? Tak cantik lah pula. Tak cantik pula. Boleh ke tak boleh? Air Boleh, terus cikgu. tukar kepada pepejal. Jawapannya boleh, Iman. Betul, Iman. Apa namanya, Iman? Namanya adalah pemejal Wapan. Pemejal wapan namanya. Begitu juga daripada gas menjadi pepejal pun sama. Namanya adalah pemejawapan. Ada juga. Okey. Now kita terbalik pula ya. Kalau daripada gas ke cecair, apa pula nama dia guys? Siapa tahu? Kondensasi. Yang ini baru asyik. Kondensasi asyik Macam kejadian air hujan. Daripada gas menjadi cecair. Kondensasi. Ataupun macam air yang melekat pada cawan yang sejuk tadi. Titisan-titisan air itu namanya kondensasi. Okay, next. Cecair menjadi ais. Ini yang nama apa? Pembekuan. Dia beku. Pembekuan. Baru betul. Okey, ini nama proses-proses yang perlu kita tahulah dalam kehidupan air. Nanti kalau ada soalan melibatkan hujan, hujan tu kondensasi ya. Tapi jadi awan tu namanya penyejatan. Jangan bertukar pula antara penyejatan dengan kondensasi. Okey, aku teruskan ya. Yang berikut. Okey, now kita nak masuk komposisi air. Okey, komposisi air lah. Air merupakan suatu sebatian. Sebatian ni maksudnya ada lebih daripada 2 mol, 2 unsur. Okey, yang terdiri daripada oksigen. Apa lagi satu? Siapa tahu? Oksigen dengan apa? Karbon dioksida. Bukan karbon dioksida. Hidrogen dengan? Oksigen dengan? Hidrogen. Jadi ingat air, korang ingat H2O. H tu merujuk kepada hidrogen, O ni merujuk kepada oksigen. Okey, asyik boleh asyik? Jadi sentiasa ingat air H2O ya. Ada 2 hidrogen, 1 oksigen. Okey.
Satu oksigen, kita tulis sini ya. Satu oksigen, dua hidrogen. Kalau tahulah. Okey lagi, yang bergabung secara kimia. Memang Tuhan ciptakan dia wujud-wujud air dah macam ni dah. Jadi kita boleh tentukan komposisi unsur ini di dalam molekul air dengan menjalankan proses elektrolisis. Kena buat menjalankan elektrolisis. Okey dah, jom kita buat sikit macam mana elektrolisis ni boleh berfungsi untuk kita tahu dalamnya. Okey, mula-mula yang pertama ni dia kata adalah silinder penyukat P. Besarkan sikit. Silinder penyukat P diuji dengan kayu uji berbara. Maksudnya dia dah buat eksperimen. Dia ambil kayu uji berbara, dia nak cuba masukkan dalam tu lah. Dia ambil lah, dia kutip lah gas tu kan. So, apa yang diperhatikan, kayu uji berbara ni, tiba-tiba dia menyala. Api akan menyala. Okey, kalau api menyala, itu menunjukkan bahawa kehadiran gas P itu sebenarnya ialah oksigen sebab dia menyala. Jadi gas P itu sebenarnya oksigen. Jadi dalam air itu ada oksigen lah. Okey, lepas itu kita test pula gas Q. Kita ambil kayu uji menyala pula. Yang atas tadi kayu uji berbara. Yang ini kayu uji menyala. Kayu uji berbara untuk oksigen. Kayu uji menyala untuk hidrogen. So, apa jadi kepada kayu uji menyala? Menghasilkan bunyi pop. Bila dia masuk kayu uji tengah menyala tu, dia masuk je, kayu uji menyala tadi akan padam. Api akan terpadam. Kenapa dia terpadam? Sebab dia nak menghasilkan bunyi pop. Menghasilkan bunyi pop. Macam mercun tu, bunyi pop. Lepas tu terus padam api. Siapa pernah buat eksperimen ni? Form 1 pernah buat juga ni. Oleh itu, gas P ialah, kalau bunyi pop ni mesti hidrogen. Jadi ini telah membuktikan bahawa dalam air ni ada oksigen dan juga hidrogen. Okey, jadi nisbah hidrogen dengan oksigen, tengok hidrogen ni ada 2 ya. Jadi hidrogen 2, oksigen 1. Itulah nisbah dia. Dan simbol air adalah H2O sebab ada 2 hidrogen. Begitulah ceritanya. Okey, nak tanya apa-apa lagi tak? Kita bagi salin dulu. Ya. Kawan kita nak salin dulu. Okey, boleh juga move ataupun nak tanya, nak salin lagi? Boleh, cikgu. Okey, juga move ya. Alright.
Okay, now kita tengok kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih air. Takat lebur dan takat didih air. Ingat takat lebur tadi apa? Takat lebur menjadi cair lah, lebur kan. Didih ni menjadi gas. Okey, apabila benda asing kita masukkan dalam air. Contoh benda asing ni macam garam, gula dan lain-lain lah. Tapi eksperimen biasa kita masuk garam. Kita masuk garam dalam air, dipanggil sebagai benda asing. So, ia akan menjejaskan takat beku dan takat lebur. Dia menjejaskan takat lebur dan juga takat beku, takat didih. Okey. Okey, takat lebur ni guys, takat lebur ni sebenarnya samalah dengan takat beku ya. Maksudnya dia nak jadi beku tu, dua-dua ni sama je. Takat lebur, takat beku tu sama je. Okey, pada asalnya, kita zoom sikit. Pada asalnya, air sahaja, takat didih je 100. Manakala takat beku ataupun takat lebur kosong. Okey, yang tadi kita belajar kan? Tapi apabila kita tambah garam dalam air, iaitu benda asing tadi kita cakap benda asing tadi. So apa yang jadi? Dia punya takat didihnya dah meningkat kepada 104 Celsius. Tengok tak? Penambahan sebanyak 4 Celsius tu banyak. Kenapa dia boleh bertambah? Kerana garam akan menyerap sebahagian haba. Jadi air tu menjadi semakin banyaklah haba. Dan kalau kita bekukan, dia lebih sejuk lagi daripada yang asal. Dia menjadi negatif 4 Celsius. Sepatutnya kosong dah beku. Tetapi dia pergi bawah lagi daripada beku. Sebab itu kalau kita beli aiskrim goyang ataupun aiskrim yang kat pantai ke, yang bawa motor tu kan. Korang pernah beli tak aiskrim yang orang bawa motor tu? Yang ada bucket belakang motornya tu. Ada tak? Pernah beli tak? Pernah tak beli? Korang pernah terfikir tak macam mana ais dia tak pernah cair? Pernah Iman kan? Kenapa tak pernah cair? Sebab dalam bucket dia tu, dia letak garam. Sebab garam, dia boleh menurunkan sehingga negatif 4 darjah. Jadi, aiskrim nak beku, dia perlukan kosong saja. Kosong dah beku dah. Tapi kat sini, kalau kurang daripada kosong, negatif 4, lagilah beku. Sebab itulah aiskrim, sampai bila-bila pun, kalau selagi ada garam kat situ, jadi susahlah dia nak cair. Jadi mungkin dia jual tengah hari tu, petang garam dah habis semua, barulah boleh cair. Mungkin tak cair juga kot, sempat lagi dia pergi masuk peti ais balik kat rumah dia. Terror diorang jadi penjual aiskrim tu pun dia sebenarnya dulu mungkin belajar sains jugalah. Sebab itulah dia tahu. Kalau tak percaya, cuba tanya dia. Apa dia letak dalam bucket dia tu. Okey, jadi apakah kesimpulan yang boleh kita buat? Yang pertama, garam. Benda asing ni, garam kat sini, dapat menaikkan apa? Menaikkan takat didih air. Okey. Dan begitu juga garam dapat menurunkan takat lebur ais. Dikurangkan lagi suhunya. Macam itulah. Nanti korang pun boleh buat sendiri ya kat rumah.
Tapi jenuh lah pakai garam banyak-banyak. Bazir pula. Okey. Dah siap salin? Cuba nak teruskan lagi ni kalau dah siap. Okey, dah siap ya? Okey, now kita nak masuk penyejatan. Penyejatan ni maksudnya walaupun kita tak masak dia, air tu pun akan hilang ke udara. Contohnya macam air laut, air sungai ataupun korang letak dekat bekas, lama-lama letak pagi, petang dah surut dah separuh. Macam mana dia surut? Itu namanya dia sudah tersejat. Berlakulah penyejatan. Kat sini pun dia explain ni. Molekul air di permukaan. Dekat permukaan ni mempunyai tenaga kinetik. Kinetik tu bergerak. Dia naik atas. Dengan pantas dan terlepas ke udara. Kenapa terlepas ke udara? Sebab dia dapat tenaga haba dari persekitaran. Dapat tenaga haba, dia bergerak menjadi tenaga kinetik. Faham tak? Lama-lama air tu akan surut. Jadi yang bergerak tu biasanya dekat permukaan je. Nanti yang bawah tu bila dah jadi permukaan balik, dia pun akan naik juga. Hebat Tuhan cipta macam tu ya. Jadi dalam udara kita ni pun sebenarnya ada air. Kita je tak perasan. Okey, so kita teruskan lagi. Penyejatan air ialah proses yang berlaku di permukaan. Di permukaan air. Yang menukarkan air menjadi wap air. Wap air ni kira gas lah ya guys. Wap air ni kira gas lah sebab dia boleh terbang. Cuma kita panggil dia sebagai wap air. Okey, melainkan proses pendidihan. Okey, kalau pendidihan ni lain sebab kita masak, kita bagi api. Jadi proses ini berlaku pada sebarang suhu. Jadi untuk proses penyejatan ni, dia berlaku dalam keadaan apa-apa suhu pun. Kalau suhu panas sikit, dia cepat naik. Kalau suhu sejuk sikit, dia lambatlah naik. Okey? Kalau pendidihan, dia berbeza. Pendidihan ni kita kena masak, baru jadi. Jadi kat situ, kita janganlah keliru antara penyejatan dengan pendidihan. Okey, kita masuk lagi. Sikit lagi terdapat 4 faktor ya. Mempengaruhi kadar penyejatan. Okey, macam mana dia cepat naik? Apakah yang pertama? Yang pertama adalah kelembapan udara. Kelembapan udara. Apa maksud kelembapan udara? Kelembapan udara ni maksudnya adalah dalam udara kita ni sama ada dah banyak air ke belum. Contohnya kalau hari hujan. Hari hujan, jadi udara kita ni memang banyak air lah. Jadi bila banyak air, dia nak naik atas tu susahlah sikit sebab udara kita dah banyak air. Faham tak? Tapi kalau musim panas, udara kita ni kurang air. Dalam udara kurang air, jadi mudahlah dia naik. Jadi yang pertama, kelembapan udara. Yang kedua, suhu. Suhu persekitaran. Suhu persekitaran.
Yang ketiga adalah luas permukaan. Luas permukaan air yang terdedah. Luas permukaan air yang terdedah. Macam mana tu? Salin dulu. Nanti gue explain. Macam mana dia jadi macam tu. Okey dah, jom. Terdedah ni contohnya macam ni. Katakanlah kita ada dua bekas. Okey, bekas A dengan bekas B. Korang rasa manakah yang cepat akan habis? Bekas A ke bekas B? Manakah yang akan cepat tersejak naik atas? A ke B? B. Jawapannya adalah A. Kenapa A? Sebab luas dia ni, luas permukaan yang terdedah tinggi, besar. Yang ni luas permukaan dia kecil. Jadi yang boleh keluar 3 ketul je. Yang ni boleh keluar 6 ketul. Contohnya. Okey, itulah maksudnya luas permukaan air yang terdedah. Okey, faham kan? Okey, yang terakhir adalah udara. Pergerakan udara. Dalam bahasa kita, angin lah. Angin. Jadi kalau korang nak cepat air tu naik, korang pakai kipas angin. Kan? Ataupun kita basuh baju, esok nak sekolah, tiba-tiba lupa lah. Alamak, lupa lah nak keringkan. Kita letak bawah kipas. Cepatlah sikit. Dia taklah kering sangat, tapi cepatlah airnya hilang. Kalau biarkan je tak ada angin, lambat. Jadi inilah 4 punca boleh menyebabkan air ni cepat tersejat. Begitu. Okey, salin dulu. Sikit lagi tinggal guys, cikgu nak ambil kotak ni ya. Cikgu nak ambil kotak ni sikit je. Lepas tu dah. Kita dah boleh rehat. Cikgu nak ambilkan kotak ini sahaja. Okey, dah salin ke? Iman okey Iman Iman nak tanya apa tak? Asyik nak tanya apa Asyik? So far so good? Boleh terima? Boleh, cikgu. Boleh Okey, jom kita buat yang sebelah sini. Tak ada ya, jom. Okey, mula-mula kita tengok dulu kelembapan udara. Ni, kelembapan udara yang kita nak bincang lah. Kelembapan udara. Jadi, apa kena-mengena kelembapan udara ni? Yang pertama, kalau udara kering. Udara kering tu tak hujan, panas je. Jadi, udara kering ni mengandungi wap air yang sedikit. Macam dekat Mekah. Dekat Mesir ke, panas je tak hujan kan. Dekat situ udaranya kering. Sebab itu kat sana, susah kita nak berpeluh. Kan? Kering, udaranya kering. Jadi oleh itu, udara kering dapat menampung lebih banyak molekul air. Molekul air yang terlepas dari permukaan. Jadi kalau kita duduk dekat udara yang kering ni, badan kita berpeluh pun dia akan cepat hilang peluhnya. Sebab udaranya kering. Jadi peluh kita pun akan naik cepat-cepat ke atas. Jadi tak berapa nak berpeluh sangat lah. Okey, tu yang pertama. Dah salin lagi. Jadi udara kering, kadar penyejatan airnya ada tinggi ataupun meningkat. Jadi kalau nak meningkat, kita pergi tempat panas. Cepat kering airnya. Kalau tak nak cepat kering air, kita pergi ke tempat yang sejuk-sejuk sikit.
Okey, yang kedua suhu persekitaran. Tengok darjah. Kalau kat Malaysia ni berapa suhunya rasa-rasa? Pada pendapat korang, kat Malaysia ni suhu kita berapa guys? Suhu kat Malaysia ni mungkin dalam 37, 38 suhu apa ni, bumi Malaysia lah. Cuaca kat Malaysia kan. 39 kadang-kadang. Okay, apabila suhu persekitaran meningkat, molekul-molekul air ni di permukaan memperolehi lebih banyak tenaga. Tenaga apa? Tenaga haba lah. Lebih banyak tenaga haba. Ya, dapat haba daripada cahaya matahari. Jadi, bergerak dengan pantas. Dia bergetar, dia bergerak dengan pantas, maka mudahlah dia terlepas ke udara. Jadi suhu tinggi, kadar penjejataan air meningkat. Seperti itulah ceritanya. Okey, tinggal 2 kotak lagi. Kita nak habiskan ni 2 kotak lagi. Lepas tu dah kita habis. Okey, seterusnya faktor yang berikut adalah luas permukaan air yang terdedah. Okey, permukaan air yang terdedah yang lebih luas membolehkan lebih banyak molekul air ke udara. Bolehlah terbebas lebih banyak. Jadi sini pun meningkat. Ya. Meningkat. Okey, sikit lagi, tinggal 1 kotak lagi. Okey, ni. Sekarang ni pergerakan udara. Dalam bahasa kita angin lah. Kalau angin kencang, cepatlah air tersejat. Okey, pergerakan udara akan membawa wap air di dalam udara ke tempat lain. Tiupan angin yang kuat menyebabkan udara di atas permukaan air menjadi kering. Jadi angin kuat, kadar penyedotan air juga meningkat. Jadi 4 faktor yang menyebabkan penyejatan ni berlaku dengan lebih cepat. Cuaca, kelembapan, luas permukaan dan juga angin. Begitulah ceritanya. Okey, nak tanya apa tak guys sebelum kita berpisah bersurai untuk malam ni? Tak ada cikgu.